Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bernafas dan menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk tajuk baru dalam bidang akidah. Okey, dalam bidang akidah. Akidah ini ialah keyakinan kita, pegangan kita. Jadi kita mula dulu majlis kita ataupun kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Baik, untuk hari ini tajuk pembelajaran kita di bawah bahagian ataupun bidang akidah, iaitu beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Okey, beriman ini maksudnya kita percaya. Kita percaya, yakin kepada kitab. Kitab ini yang kita nak berbincangkan pada hari ini. Baik, apa itu kitab? Kita akan tengok sekejap lagi di bahagian bawah. Kita baca sama-sama setiap perkataan yang ada dalam buku teks ini. Perhati dan teliti. Dalam gambar ini ada seorang pelajar sedang memberi syarahan. Okey, apa kata beliau? Okey. Persoalan yang timbul ialah mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Itu persoalan yang timbul. Mengapa? Ditanya kita, mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Ditanya kepada kita untuk kita berfikir. Sebab apa? Okey, baik, kita tengok di bawah. Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan, maksudnya penipuan, sehingga hari kiamat. Jadi, dia menyatakan secara ringkas terangkan, dia mengatakan kenapa dia menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan, kerana Al-Quran ini ialah wahyu Allah. Wahyu Allah ni maksudnya utus ataupun satu pesanan daripada Allah. Wahyu ini sesuatu yang daripada Allah diberikan kepada Nabi. Okay? Jadi wahyu ini ialah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi, mengandungi ajaran Islam. Maksudnya ada penerangan tentang ajaran Islam. Dalam Al-Quran itu mempunyai penerangan tentang agama Islam. Sebab itulah dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Dia juga mengatakan Al-Quran ialah kitab Allah. Maksudnya kitab Allah ini iaitu kitab daripada Allah. Isi kandungannya daripada Allah. Yang terakhir. Bila dikata terakhir, maksudnya ada kitab-kitab lain lagi. Jadi kita akan tengok sekejap lagi apa kitab lain yang ada. Dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Dalam kitab-kitab yang selain daripada Al-Quran, ada kitab lain lagi. Ada 3 lagi kitab lain selain Al-Quran. Semua kitab-kitab itu telah berlaku penyelewengan. Melainkan kitab Al-Quran sahaja. Al-Quran sahaja yang masih terpelihara sehingga ke hari ini dan tidak dapat ditiru ataupun diselewengkan. Al-Quran satu-satunya kitab yang masih tulen dan merupakan wahyu Allah. Walaupun sebelum Al-Quran ada lagi 3 jenis kitab lagi yang kita akan tengok sekejap lagi. Jadi, persoalan lagi yang dia timbulkan di sini, mengapakah kita wajib beriman kepada kitab? Itu persoalan dia.
Kenapa kita wajib? Persoalan ini dijawab pada syarahan murid tersebut. Syarahan murid tersebut, dia telah menyatakan kenapa kita wajib beriman. Kerana apa? Kerana dia ini wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Sebab itulah kita wajib beriman kepada kitab. Wajib beriman maksudnya wajib percaya dan yakin dengan isi kandungan Al-Quran. Dan yakin bahawa semua yang ada dalam Al-Quran itu datangnya daripada Allah dan bukannya direka-reka oleh Nabi. Nabi hanya utusan sahaja daripada Allah. Allah yang berkata-kata, tetapi disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maksud Arab kamu boleh faham ni. Okay. Wahyu Allah Ta'ala. Okay. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Siapa yang sampaikan, bawa daripada Allah ini kepada Nabi Muhammad? Yang membawanya ialah malaikat Jibril alaihissalam. Okay. Baik, kita akan masuk kepada video kedua untuk penerangan seterusnya.